Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Cik Mariam sihat, Tuan Mariam. Ya, sihat. Alhamdulillah. Tuan Mariam duduk mana ya? Saya Bukit Merah, Bagan Serai. Oh, Bagan Serai. 2 hari tak masuk sama. Anak cucu ramai. Cuti. Tak balik. Alah, kita balik dah tadi. Lapang. Alhamdulillah. Sufiah sihat ya? Sehat, Alhamdulillah. Ini dekat Bangi pula. Bangi. Sufiah ada mana sekarang? Oh, tak banjir ke kat sana? Tak banjir ke? Alhamdulillah tak ada. Alhamdulillah. Salam banjir kan? Salam. Tengok dalam berita tu dah teruk dah. Pokoknya kan pelan-pelan teruk. Sama-sama lah kita berdoa. Mudah-mudahan. Yang kena banjir tu. InsyaAllah. Jam dah 9.36 tuan-tuan. Mari kita mulakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya pada malam ni kita dapat meneruskan lagi program kita, program Generasi Al-Quran Surah Taman Jaya. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni adalah siri yang ke-128 insya-Allah. Di mana yang saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tetamu kita pada malam ni adalah Ustaz Syarifuddin Abdul Aziz bin Abdul Aziz yang menetap di Madrasah Al-Irsyad Ashraf Al-Wataniyah ataupun Pondok Sungai Bakap, Jalan Stesen Sungai Bakap, insya-Allah. Ustaz dah ada bersama-sama kita seperti mana yang tuan-tuan lihat. Jadi insya-Allah tak ada halangan dah. Pastinya insya-Allah semoga program kita malam ni dapat berlangsung dengan baik daripada awal hingga akhir. Jadi rasanya kita dah boleh mulakan. Jadi seperti mana yang kita sebutkan setiap hari bahawa kita akan dalam program ni kita akan baca lagi 2 muka surah Al-Quran. Setiap malam kita baca 2 muka surah Al-Quran. Kita akan terus silakan lagi dengan bacaan 2 muka surah Al-Quran setiap malam. Sehinggalah nanti insya-Allah setiap malam kita baca 2 muka surat, kita mungkin dalam siri yang ke-302 nanti insya-Allah kita akan
khatam Al-Quran, insyaAllah. Di mana dalam program ni kita akan baca Al-Quran mengikut bacaan ustaz ataupun guru-guru atau tetamu yang kita jemput, insyaAllah. Jadi setiap malam kita jemput guru yang berbeza, jadi kita dapat mendengar bacaan daripada guru, secara tertib daripada guru, dan kita akan ikut sama di rumah, insyaAllah. Jadi kaedah yang kita gunakan adalah kaedah macam kita buat bacaan Yasin. Jadi di mana guru akan baca, kita akan dengar dan kita ikut di rumah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas tu saya minta kepada Ustaz, selesai baca Al-Quran, minta Ustaz teruskan saja dengan kuliah ataupun tazkirah yang dinamakan dalam program kuliah Kulten, kuliah jam 10 lebih kurang. Jadi minta Ustaz teruskan dengan tazkirah. Selepas tu kita akan sembang-sembang. Maksudnya kita akan buat slot interaksi, sembang-sembang, bertanya khabar, perkenalan, bertanya soalan, insya-Allah untuk beberapa orang saja yang sesuai untuk kita sembang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah malam ni Ustaz pun dah ada, tuan-tuan pun dah ada, walaupun ada lagi ramai yang tak masuk. Hari ni saya rasa nak mula awal sikit, tak mau nak celoteh panjang lah. Jadi kita dah boleh mula awal, jadi hari ni kita akan sambung bacaan. InsyaAllah kita akan baca masih lagi surah Ibrahim. Malam ni kita akan baca surah ayat 11 sampai 24, insyaAllah tuan-tuan. Muka surat 257 dan juga 258. Jadi tuan-tuan buka muka surat 257, 258, insyaAllah kita akan baca. Jadi tak mau buang masa dah. Biarlah kawan-kawan yang kita lewat ni lepas ni, mereka kena masuk awal. Sebab mereka kata kita kena mula awal. Jadi insyaAllah kalau tuan-tuan dah bersedia, Ustaz pun dah bersedia. Jadi saya nak serahkan program ni kepada Ustaz untuk meneruskan dengan baca Al-Quran dan seterusnya memberi tazkirah. Dengan segala umatnya, Ustaz Al-Fadhil Ustaz Syarifuddin bin Abdul Aziz, dipersilakan. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal saya jelas tak? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Suara jelas dan bagus. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berkumpul dengan niat sama-sama kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan membaca Al-Quran. Jadi saya rasa tanpa kita buang masa, kita teruskan bacaan seperti yang diarahkan seperti mana sebelum tadilah disebut oleh siapa nama tadi? Allah SWT. Bekas mudir ataupun pengetua sekolah Barabah. Siapa nama cik? Saya tak ingat. Cikgu Abdul Rahim. Cikgu Abdul Rahim. Terima kasih cikgu. Jemputan saya pada malam ini. Jadi insyaAllah kita baca seperti biasa. Cumanya tuan-tuan perempuan, sebelum kita mulakan bacaan kita, tenangkan hati. Kemudian baca dalam keadaan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab, bacaan Fatihah. Sekaligus kita mendoakan bacaan Fatihah dan juga bacaan Quran kita ini sampai kepada arwah tuan-tuan guru kita, arwah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, para tabi'in, para guru kita dan juga termasuk ibu ayah kita yang telah meninggalkan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم
إن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق الله العظيم.
kita telah selesai baca 2 muka surat, maka kita terus pada sesi yang kedua, iaitu sesi slot tazkirah ringkas. Sebenarnya kalau di sudut tazkirah ni saya tak apa nak pandai sangat nak bercakap ni. Cumanya insya-Allah apa yang saya ada saya boleh kongsikan pada malam ini. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apakah saya panggil tuan-tuan puan-puan ikut ada datuk ke ni. Saya panggil datin-datin, pakcik-pakcik kat sini. Mungkin saya kalau di masjid, di kuliah saya akan panggil ibu-ibu ayah. Jadi kat sini saya panggil ibu-ibu ayah boleh kot, no? Baik, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah. Sebenarnya saya dapat maklumat berkaitan dengan pengajian pada malam ini daripada seorang yang merupakan seperti ayah saya sendiri, iaitu Abang Osman. Di mana Abang Osman ni dia kawan rapat dengan Cikgu Rahim yang mengasaskan grup bacaan Quran ni. Jadi saya rasa seronok bila dengar ada grup hafal Al-Quran, target dia nak khatam. Jadi ini satu mujahadah ataupun kesungguhan daripada kita, mudah-mudahan khatam lah insya-Allah. Tapi ada orang muda di sini, saya nak tahu lah juga. Kok ada yang bawah umur 20 kan, boleh tak saya nak tengok muka semua? Ada yang segan kot, no? Ada segan tak apalah. Ibu-ibu ayah kalau boleh ajak ramai lagi anak-anak kita yang muda-muda tu join sekali majlis bacaan Quran kita ni. Sebab banyak manfaat dah, bukan hanya di dunia, malah di akhirat nanti kita mendapat syafaat. Ibu-ibu ayah, malam ni saya nak cerita 2 benda je kot. 2 benda je saya nak cerita berkaitan dengan syafaat Quran. Kemudian saya nak cerita tentang akhlak Al-Quran. Asalnya syafaat Quran ni banyak dah Ustaz cerita. Mungkin tiap siri kita dah selalu dengar syafaat Quran. Tapi mungkin saya rasa nak ulang sedikit. Mungkin ibu-ibu ayah ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Yang dah tahu tu mohon bagi tahu kod saya ada tersilap sebut ataupun tersilap cerita. Kita dengan syafaat bacaan Quran ni, walaupun kita bukan hafiz Quran, kita bukan orang yang khatam Quran, kita hanya sekadar membaca, kita istiqamah membaca. Dalam hadis Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi Al-Qushairi An-Naisaburi, Al-Imam Muslim kata apa dalam hadisnya, satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW, iaitu yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Dalam hadisnya, Iqra'u Quran, bacalah Quran. Bacalah Quran. Sebab apa kena baca Quran? Fa'innahu ya'ti bihi yawmul qiyamah, sesungguhnya Al-Quran ini akan datang pada hari akhirat nanti. Asal-asal dia main kat kita buat apa? Akan datang pada hari kiamat nanti, akan datang kepada kita syafi'un li ashabihi, sebagai syafaat ataupun Quran ni ialah pemberi syafaat di ashabihi, bagi orang yang membaca. Kita baca sebentar tadi kan, kita baca surah yang kita baca ni daripada juzuk 1 ni alhamdulillah sampai surah Ibrahim. Mungkin lepas ni ada yang tak sempat bersama kita, mungkin Allah Ta'ala jemput ajan terlebih awal, Quran itu akan menjadi syafaat. Cuma syafaat ni benda apa? Kita selalu dengar. Mungkin siri-siri sebelum ni kita selalu dengar syafaat tu apa dia? Kita selalu terjemah syafaat ni dengan makna pertolongan. Tapi sebenarnya syafaat ni dari sudut bahasa yang sebetulnya syafaat ni adalah makna dia genap.
bukan ganjil. Syafa'at makna dia genap. Quran wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Apa maksud wasyaf'i wal watr? Witr wal watr ganjil, witir kan ganjil. Asyaf tu genap ni buruk. Genap. Apa kaitan syafaat dengan ganjil yang genap ni? Syafaat dengan genap ni apa kaitan dia? Maksudnya apa? Bila kita berada di hari akhirat nanti, mahsyar, kita berseorangan di kawasan yang tak ada siapa, kawasan yang gelap, kawasan yang cukup sunyi, menakutkan. Kita rasa macam duduk kat kawasan kosong. Ya. Syafaat tak ada Quran. Kita tak berganjil. Kita jadi genap dengan Quran. Maknanya ada peneman waktu tu. Bayangkan kita duduk kawasan lorong-lorong gelap, tiba-tiba ada peneman, ada orang main bantu, ada orang main ikut kita sekali. Kita rasa tenang sikit. Mungkin begitulah suasana kita di hari akhirat nanti. Faham ke apa yang saya sebut ni? Syafaat ni dengan makna genap. Terjemah dengan makna biasanya, hari akhirat nanti ada orang teman kita. Quran lah teman kita. Kan? Dah lah kita dibangkitkan dalam keadaan adik-beradik tak ada. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari orang pakat lari, bertebaran lari. Kemudian wa ummihi wa abih. Mak dia pun lari daripada dia. Ayah dia pun tak kisah pasal dia. Ayah kita nanti kalau kita jumpa di hari akhirat, sebelah mata je. Kita tengok anak kita. Wa ummi wa abi wa bani, dan juga anak-anak. Anak kita nampak yang kita susu selama 2 tahun. Kita bela dia sampai umur. Tapi di hari akhirat nanti, kita dah tak pandang dah anak kita. Kita bawa haluan masing-masing, kita duduk tempat yang sunyi, maka Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada pendamping iaitu Al-Quran, alhamdulillah. Gila no. Rugi kalau tak amalkan Al-Quran bersama kita. Itu tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah. Sebenarnya dia ni ada karamah. Ada yang rasa aku ni wali Allah ni. Karamah. Tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah, karamah ni tak semestinya ada pada orang yang alim. Boleh ada pada orang yang kadang dia baca Quran saja, dia ibadat saja. Sebab apa? Karamah ni, kata Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, ka'azamul karamah, sebesar-besar karamah adalah istiqamah. Ibu-ibu ayah ni istiqamah, saya puji banyak lah. Anak muda kadang terlalu sibuk dengan ialah itu keperluan, tapi tak sempat baca Quran. Itu cukup rugi. Tapi saya tabik, saya respect, saya kagum dengan ibu ayah istiqamah membaca Al-Quran. Dah separuh Quran tu kata istiqamah. Bila istiqamah, ada karamah. Karamah tu apa dia? Kemuliaan yang ada pada ibu ayah. Cukup mulia. Nah, sebab apa orang nampak mulia? Sebab selalu baca Quran. Lagi satu, ibu ayah, kita ni mulia ni di hari akhirat nanti. Macam mana Allah Ta'ala muliakan kita? Ahlullah. Betul tak? Di hari akhirat nanti, ada kumpulan yang Quran. Ada satu kumpulan tahfiz. Ada satu kumpulan duduk dalam kumpulan ahli dermawan. Ada satu kumpulan duduk dalam kumpulan hati-hati sebab dia terlalu mengagungkan hati-hati, duduk kat kumpulan tu. Macam-macam kumpulan. Jadi kalau kita ni duduk kat mana di hari akhirat nanti? Hari akhirat nanti, kita duduk dalam kumpulan ahli Quran. Ahli Quran ni siapa dia? Sahih ni. Hadis sahih Nabi SAW sebut. Inna ahlina an-nas. Sesungguhnya inna lillah
ahlina linnas. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala ni ada kelabnya. Bahasa mudah macam tu. Ada persatuannya. Allah Subhanahu wa taala ada NGO dia. Siapa dia NGO Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah. Man hum ya Rasulullah? Siapakah kelab ataupun persatuan bagi Allah Subhanahu wa taala? Sallam, hum ahlul Quran wa khassatuhu. Mereka adalah ahli Quran yang selalu baca Quran. Kehidupan harian dia baca Quran. Duduk dalam kereta baca Quran. Sebelum tidur baca Quran. Bangun tidur sebelum subuh baca Quran. Lepas subuh baca Quran. Lepas sembahyang baca Quran. Depa-depa ni Allah Ta'ala cop sebagai ahli Quran. Pukul 10 lah. Bunyi jam lah ibu-ibu ayah. Nanti lajak ni bagi tahu tak lagi sedap-sedap pukul 12 lah. Kita risau lah. Jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan syafaat pada hari akhirat. Jadi secara ringkas dah macam tu. Belum saya habiskan tazkirah saya sedikit, saya nak cerita tentang akhlak Quran. Ibu-ibu ayah baca Quran dah selalu. Tapi rugi kalau kita tak berakhlak dengan akhlak Quran. Betul tak? Kalau kita baca dua muka. Jangan kita baca daripada mulut. Nak baca Quran masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Baca tapi tak tahu makna, tak tahu apa itu akhlak Quran. Kita selalu belajar akhlak Nabi SAW. Subhanahu wa ta'ala ada akhlak dia. Mana? Kalau ibu-ibu ya tak percaya, ibu-ibu boleh buka surah Al-Hujurat. Allah Ta'ala punya akhlak. Surah Al-Hujurat 515. Saya secara ringkas saya sebut ada 9 lah. Kita ringkas lah. Akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala ni Allah Ta'ala ajak dekat kita. Daripada Nabi. Memang Nabi baca Al-Quran ni, Nabi wahyu sampai kepada Nabi. Tapi akhlak ni Allah Ta'ala yang suggest kat kita supaya kita ikut. Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama dalam surah Al-Hujurat, muka surat 516. Kalau siapa sempat buka lah. Muka surat 516. Akhlak Allah ajak kita ni apabila bersama manusia ada 9 akhlak yang sepatutnya kita ikut. Walaupun kita duk baca Quran, jangan sebab kita buat benda tak elok, syafaat kita gagal. Rugi tau. Baca dah Quran, dah jadi dah Al-Quran. Dah jadi dah ahli Quran tapi syafaat pula tak dapat tersangkut. Sebab apa? Perangai buruk. Hati buruk. Baik. Apa dia yang pertama? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, bila datang berita daripada orang fasik, orang fasik, fatabayyanu. Kalimah fatabayyanu ni ibu-ibu ayah kena pegang tu. Apa maksud fatabayyanu? Fatabayyanu ni kena selidik dulu. Jangan kira nak forward dalam grup. Dia dapat berita, cerita sikit, dia pergi share dekat grup sebelah. Dapat maklumat ni, kata ni Malaysia nak kena serang, Malaysia nak kena ni, dia pun dah dia pergi share maklumat tu dekat cerita orang sebelah, grup sebelah. Ataupun dia dengar cerita pasal orang lain. Dia tak selidik dulu. Dia kira percaya 100%. Terus dia suzon. Itu akhlak yang Allah Ta'ala ajak kepada kita. Baik, akhlak Al-Quran yang kedua, Allah Ta'ala sebut ada ayat yang ke-9, ifatani iqtatalu fa in wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa aslihu, kataan fa aslihu ni yang kedua. Bila ada dua manusia sedang bergaduh. Kalau ni sedang bergaduh. Kita biasalah dalam keluarga ada adik-beradik kadang bergaduh. Pak Menakan, Pak Long gaduh dengan Pak Lang. Kita nak kena buat apa? Fa aslihu. Kita kena buat apa? Kita kena Pak Long, Pak Lang kita. Allah yang kedua. Baik, akhlak Allah yang ketiga. Itu apa maksud buat kat situ? Kenalah berlaku adil. Kita ni sesama adik-beradik kena berlaku adil. Bermuamalah sesama satu organisasi kita pun kena berlaku adil. Kita jangan layan, kita ada kumpulan kita layan geng kita je. Kan?
kita layan kroni kita ke, yang tu tak boleh. Kita tak adil. Kita jadi pemimpin macam dalam grup ni. Cikgu Rahim. Seorang yang manage ataupun yang conduct majlis malam-malam ini, dia kena berlaku adil pada semua ahli dalam grup ni. Itulah. Itu yang ketiga. Yang keempat, akhlak Allah. La yaskhar qaumun min qaumin, ayat yang ke-11. Kita jangan pandang rendah dekat orang. Walaupun kita baca Quran tiap malam, kan? Orang ni tak baca Quran, tiba-tiba kita pandang sebelah mata. Dia ni tak baca Quran pun. Kita tak tahu dia buat apa di rumah dia. Mungkin dia baca lebih banyak daripada kita. Baca 3 hari khatam. Macam Pak Su Mid Bukit Tembaga. Kan? Wali Allah Subhanahu Wa Taala. 5 hari khatam Quran. 3 hari khatam Quran. Sehari 10 juzuk. 3 hari khatam. Kita ni pelan-pelan. Kita ni mungkin boleh pergi tahap wali, insya-Allah. Nak tahu kan? Cikgu Ibrahim nanti kot 3 hari boleh khatam Quran, nak tahu bulan puasa nanti. Dia gitu. La yastab. Kita jangan pandang rendah kat orang, jangan pelekehkan orang. Kemudian yang kelima, wala talmizu. Apa maksud wala talmizu pada ayat yang ke-11 juga? Wala talmizu ni jangan kita memalukan sahabat kita. Kan sahabat kita. Ataupun kita ada anak murid mengajak Quran, mengajak dalam kelas. Kita cikgu. Saya rasa dalamnya ramai cikgu. No? Saya ni ada silap bahasa beritahu. No? Kita ada anak murid. Kita jangan malukan anak murid depan anak murid yang lain. Kan? Macam mana KPM dah letakkan garis panduan, kita tak boleh beletir kepada anak murid. Tu peraturan baru dia tak boleh beletir dengan anak murid. Saya guru juga. Saya macam mana nak beletir dengan anak murid? Tak boleh ni. Dia tak bawa buku, dia nak kata apa kat dia? Lepas ni janganlah bawa buku, tak payah bawa dah. Kita nak kena macam tu pula. Jadi peraturan demi peraturan kita kena sabar sebagai seorang guru. Yang penting kita jangan mengaibkan anak murid kita, sahabat kita, jangan memalukan kawan kita dekat khalayak ramai. Kalau nak tegur dia, tegur secara sebalik tabir, personal, itu yang sebaiknya. Kita tak boleh guna cara orang dulu. Orang dulu ada cara dia, tok guru dia lain. Dia tegur orang depan ramai itu biasa. Kan? Tapi lo ni kita dah tak, suasana tak sama. Baik, itu yang kelima, jangan memalukan. Yang keenam, akhlak Allah Subhanahu Wa Taala, wala tanabazu bil alqab. Kita memberi gelaran dekat seseorang dengan gelaran yang apa dia? Jika kita bagi gelaran dekat seseorang dengan gelaran yang tak elok. Man tonggek. Lokman ada ramai. Dalam sekolah tu ada 4 orang nama Lokman. Dia pun pergi bubur. Lokman tonggek, Lokman toge, Lokman jebon. Gelaran yang tak sesuai. Yang tak elok. Yang dia tak suka pun. Man bulat, man belon. Kawan tu bentang-bentang pada dia besar. Kita pun man kerbau. Macam-macam lah ni kita duk dengar. Sebab telinga dia kecil. Itu akhlak yang Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi. Walaupun kita nampak macam benda tu simple, dah menjadi kebiasaan masyarakat kita di Malaysia. Ibrahim pendek, nama artis tu. Bagi kita dah biasa bagi gelaran itu. Tapi Al-Quran ajak kita jangan letak gelaran yang tak elok. Nabi SAW bubuh gelaran dekat para sahabat. Semua nama sedap-sedap. Adakah Nabi SAW bagi gelaran pendek ataupun gemuk, bulat dan sebagainya, nama-nama yang tak sesuai? Kalau pagi ya bunayya, wahai anakku, dekat Imam Malik rahimahullah, dekat Abu Hurairah, Abdul Rahman, Nabi SAW letak gelaran Abu Hurairah, ayah kepada cing. Macam-macam lagi lah. Itu yang ke-4, yang ke-6. Baik, yang ke-7. Kalau dalam ayat surah Al-Hujurat, ayat yang ke-12. Bu katsirun minadh-dhann. Muka surat 517. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. 7 kata Allah, jauhilah prasangka yang buruk.
kawan kita. Akhlak ni Allah Ta'ala ajar kita jangan duk suuzon dengan orang. Sebab kalau kita suuzon, kita akan rasa diri kita ni baik. Kita akan nampak buruk je kat orang. Tak boleh macam tu. Kita akan nampak yang buruk je kat orang, yang kita rasa kita ni hebat. Masalahnya, walaupun kita dah baca Quran, tapi hati kita buruk. Yang tu kita kena perbaikilah kalau ada. Kalau boleh, kalau orang cerita bab buruk orang ni, kita tak pasang telinga lah. Kita buat tak tahu je. Orang duk bergosip dalam grup WhatsApp ke, tengah duk membawang ke apa semua. Orang tu buruk sangka kita, jangan pergi tambah perisa lagi. Tambah garam, ajinomoto bagi sedap. Jadi seronok. Benda tu seronok. Benda tu seronok. Siapa kata tak seronok? Duk simak cerita pasal orang. Buruk sangka kat orang. Padahal kita tak tahu pun dia tak buat pun benda tu. Baik. Itu yang ke-7. Yang ke-8, wala tajassasu, dalam ayat yang ke-12. Wala tajassasu, tajassus. Jasus ni apa? Kalau orang Pakistan sebut jasus ni mata-mata. Mata-mata ni bahasa lama. Spy lah. Jangan saja-saja nak cari buruk orang. Kawan tu punya bagus, punya lah warak. Dia ni tak pernah buat salah. Dia ni seorang yang hebat semua. Kita pun kita segan juga dah, tapi saja nak cari aib dah. Ikut dia balik rumah, dia nak buat apa kat rumah dia. Dia masuk bilik kita pun saja nak cari silap dia. Macam tu. Guru ni duk mengajar. Ada orang tanya kita soalan, kadang-kadang nak test. Ustaz ni pandai jawab soalan ke tak? Padahal dia dah tahu dah jawapan tu. Tu reti ke tak reti. Itu tajassus lah tu. Minta maaf, saya bukan kata orang dalam ni lah. Adalah orang-orang jemaah yang dia nak menguji seorang ustaz tu, nak mengaibkan guru ustaz tersebut sampai ustaz tu tak boleh nak. Jadi benda ni kita patut jauhi. Saja-saja nak cari aib kawan kita. Baik, yang ke-9, bukan 11 lah. Akhir Allah Ta'ala ajak kita akhlak Allah, iaitu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. 4. Yang kita mengumpat antara satu sama lain. Mengumpat ni macam mana? Kurang macam, yalah kita duk membawang. Kalau dalam TV tu melodi ke apa kan? Ya, dia saja duk bergosip membawa, duk cerita orang cerita tu. Benda satu Malaysia tak tahu pun. Dia pun tu orang fasik. Saya minta maaf sebut lah. Sepatutnya tak elok cakap macam tu. Benda-benda macam tu, walaupun dia artis, dia orang tak berapa. Yalah dia orang cari pekerjaan dia sendiri, dia nak cari pendapatan dia sendiri. Tetapi dengan sebab TV satu Malaysia tahu. Berita, wartawan, mungkin dalamnya ada yang wartawan kan. Mungkin dalamnya ada pembaca berita dengan satu Malaysia kan. Jadi saya nasihatkan, sekiranya ditugaskan dan perkara aib seseorang tak perlu diwawalkan melalui televisyen ataupun tak perlu dimasukkan dalam grup WhatsApp. Itu aib personal seseorang, tidak ada kaitan dengan kita. Kita saja nak cari, kita nak sebab dekat orang. Jadi saya rasa cukuplah 9 itu. Berkaitan dengan mengumpat gosip ni, saya teringat dalam satu hadis dalam baru balik daripada peperangan bersama para sahabat Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dalam perjalanan nak balik ke Madinah, ada 2 kumuk sedang diseksa. Kata Nabi SAW, dia diseksa disebabkan kencingnya tak bersih, dia basuh tak bersih. Piah, tirik, basuh ala-bala. Ya, kumuk yang kedua diseksa sebab apa? Kumuk yang kedua diseksa disebabkan dia mengumpat. Ataupun dia batu api, duk cerita aib orang, duk membawang dan sebagainya. Dalam kumuk diseksa. Itu azab yang Allah Ta'ala timpakan ke atas orang yang sebegini rupa. Kemudian Rasulullah SAW buat macam mana? Rasulullah SAW beritahu dekat para sahabat, waraqatun nakhil, kata Nabi, datangkan kepada aku pelepah tamat. Para sahabat pakat duk berebut nak berkhidmat untuk Rasulullah.
sepakat cari pelepah tamar. Ya Rasulullah, ni pelepah tamar. Rasulullah buat apa? Rasulullah koyak dua. Satu Rasulullah cucuk di atas kubur, satu lagi yang pelepah yang kedua Rasulullah cucuk di atas kubur yang kedua. Selagi mana pelepah tamar tu masih lagi fresh, masih lagi segar, tak layu, selagi itulah pelepah itu mendoakan supaya si penghuni kubur tersebut diampunkan dosanya. Selagi itulah dia akan berzikir minta Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan orang dalam kubur. Sebab tu dalam kubur, di pekarangan kubur kita tanam pokok-pokok. Pokok itulah membantu kita di dalam alam barzakh. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang saya dapat kongsikan pada malam ini, saya rasa cukup setakat itu. Sekiranya ada kesilapan dan kesalahan, mohon teguran daripada ibu-ibu ayah. Jadi cukup setakat itulah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Tenangnya saya rasa Ustaz memberikan tazkirah. Saya rasa kawan-kawan dalam ni pun semua menyentuh rasa. Nampak kematangan dan ketenangan semasa memberikan tazkirah. Serta dalam bacaan Quran tadi pun senang untuk kita ikut. Alhamdulillah, bacaan yang baik dan benar kami ikut. Jadi seronok dengar. Ustaz kata tadi sebenarnya apa yang Ustaz sampaikan ni salah bincangkan mengenai syafaat Al-Quran. Tapi sebenarnya memang ada sebelum-sebelum ni pun ada bagi cerita pasal syafaat, kelebihan kita baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi dalam konteks yang berbeza. Tapi bila Ustaz cerita hari ni, kita rasa macam ada satu kemanusiaan, ada satu benda yang lain yang kita rasa terpegun juga dengan Alhamdulillah. Cantik sangat apa yang Ustaz kesampaikan. Saya suka santai je, saya tak apa nak. Itulah tengok ada dengan tenangnya, rasa dengan usia yang saya rasa baru 28 tahun ni. Dia Ustaz 28 tahun kan? Kalau ada salah silap bagi tahu 28. Baru 28 tahun kira nampak macam matang dah. Boleh insya-Allah. Nanti akan jadi lebih hebat lagi insya-Allah dengan pendedahan yang selalu terlibat dengan program-program yang macam tu, selalu memberikan tazkirah dengan pengalaman tu nanti insya-Allah akan menjadi seorang ustaz yang baik insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya sambung lagi cerita, saya nak bagi peluang dulu. Tadi ustaz ada sebut apa Tuan Osman Hazan kita. Saya nampak tu ada dalam kereta tu, dalam kereta dalam perjalanan ke mana ni Cik Osman ni. Jadi kerana Cik Osman ni dah perhubungan antara saya dengan Ustaz yang menyebabkan saya dapat jemput Ustaz adalah Cik Osman. Jadi Cik Osman, sedikit komen, silakan ngalung-ngalungkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Saifuddin. Berjaya jugalah malam ni masuk ke grup Kulten ni. Saya sekarang dalam perjalanan daripada Pulau Pinang balik ke rumah lah. Hari ni saja keluar makan-makan dengan anak, dengan isteri. Satu family lah, sebab hari ni semua balik daripada Melaka, daripada mana ni kan. Jadi malam ni Ustaz Saifuddin ada, Alhamdulillah lah. Kita tunggu lagi seorang Ustaz. Jadi terima kasih lah Cikgu Rahim. Maknanya dapat bertemu dengan Cikgu Saifuddin ni. Lagi kalau lain kali kita boleh minta tolong dia lagi ni. InsyaAllah. Okey juga ni. Cukup aku kata tu. Assalamualaikum. Makan di mana tu? Penang makan di mana tu? Nanti kami nak pergi juga. Hari ni makan Mama Sate. Satu kepala RM9. Tambah lagi 29 satu kepala. Mama Sate? Kat mana Mama Sate? Dekat Bukit Jambui. Satu info yang bagus juga tu, tempat makan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Cik Osman kerana menghubungkan saya dengan Ustaz Syarifuddin. Sebenarnya Ustaz memang saya tak tahu kata Ustaz ada untuk memberikan program macam ni, tetapi saya kenal ayahanda Ustaz Nan, arwah Ustaz Nan memang kita kenal sebab Ustaz di Pondok Sungai Bakak tu. Jadi Ustaz Nan, orang nak panggil Ustaz Nan, Cik Osman pun ingat nama Adnan sebenarnya. Tapi saya ingat
nama Ustaz Adnan adalah nama sebenarnya adalah Abdul Aziz Badri. Di pondok tu ada orang model dia sekarang ni, ada anak Tuan Guru Haji Yusof Abdul Aziz bin Yusof. Ini menantu Abdul Aziz Badri. Jadi orang panggil Ustaz Adnan, memang kenal, alhamdulillah. Jadi sekarang rupanya ada anak yang hebat, insyaAllah bersama kita pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya tak mahu ulas apa yang, cuma satu saja Ustaz. Jadi bila Ustaz sebut gelaran-gelaran, kita memberikan gelaran yang tak baik, saya teringat satu cerita di mana cerita Abu Zar kot dengan Bilal Rabah. Dia menggelarkan Bilal Rabah tu sebagai budak hitam ke, anak orang hitam ke. Lepas tu ditegur oleh Rasulullah. So, mungkin Ustaz ingat, saya tak apa ingat dia cerita tu. Ditegur yang menyebabkan dia letakkan muka dia ke bawah untuk dijejak oleh dia minta apa Bilal pijak. Jadi boleh Ustaz komen sikit. Saya lupa lah dia cerita lah. Kaitan dengan kisah Abu Zar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi SAW yang mati dalam perjalanan perang, mati berseorangan. Abu Zar Al-Ghifari. Waktu saya di Madinah, saya duduk di jalan Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari seorang lelaki yang tua. Dia masuk Islam agak lewat lah. Cumanya akhlak dia biasalah, bila datang daripada zaman kejahilan, akhlak kejahilan tu masih lagi ada masuk Islam. Yalah, biasalah tu. Jadi Nabi SAW ajak para sahabat, mungkin dengan turunnya Al-Quran tersebut, Nabi SAW kata jangan beri gelaran. Kemudian kisah yang kata Abu Zar kata Sayyidina Bilal gelap ni, kisahnya ada disebut, cumanya saya tak dapat maklumat yang lebih detail lah berkaitan dengan perkara tersebut. Cuma ya, apa yang Cikgu Rahim sebut tu lebih kurang macam tu lah cerita dia. Nah, dia minta supaya dia dimaafkan dengan cara dia dipijak kembali muka dia kan. Saya rasa macam tu kan. Nanti kalau ada maklumat saya dapat lepas ni, saya akan share lah, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz jawapan. Itulah sahabat-sahabat Rasulullah, bila ditegur oleh Rasulullah, mereka cepat-cepat beristighfar ataupun memohon ampun daripada Allah SWT bila menyedari kesilapan mereka, dan mereka seterusnya minta ampun kepada maksudnya hubungan sesama manusia. Kita buat kesalahan sesama manusia, kita minta ampun ke manusia itu sendiri, dan kita kesalahan kita dengan Allah SWT, kita beristighfar dan minta ampun daripada Allah SWT. Mereka cepat-cepat bertindak bila ditegur oleh Rasulullah. Tapi kita tak, kalau orang tegur macam mana kita nak berinteraksi, saya tak tahu. Cikgu, satu dia kena istighfar, yang kedua dia kena minta maaf dekat orang tu balik. Baru dia dosa dia diampunkan oleh Allah SWT. Dua syarat tersebut mesti dilaksanakan dengan cara dia istighfar, dia minta ampun kepada Allah, kemudian dia jumpa balik sahabat kawan dia tu yang dia bagi gelaran yang tak baik ataupun dia dah mengumpat dan sebagainya, minta maaf. Itu syarat taubat lah. Jadi ketika zaman sahabat-sahabat, mereka cepat bertindak. Bila mereka sedar, mereka cepat. Jadi zaman kita sekarang ni tak tahulah. Boleh berlaku atau tak berlaku macam tu, Wallahualam. Cuma hatta isteri Nabi SAW pun, Siti Aisyah, dia bisa sebut Sayyidah Sofia, dia kata isteri Nabi SAW yang ke-6 kata silap. Dia buat isyarat dengan pendek ke apa, isteri Nabi yang rendah. Dia sebut perkataan rendah kot, tak silap. Kemudian Nabi SAW tegur kepada Siti Aisyah, kata sekiranya air liur engkau diletakkan di dalam laut, maka rosaklah keseluruhan laut di dunia ini, di bumi ni habis rosak ayat laut. Abang kata Rasulullah tak bagi gelaran yang pendek ke, ataupun buat isyarat tangan ke dan sebagainya, rela-reling ke, ataupun buat kalau kawan tu jalan kengkang, dia pun jalan kengkang. Jadi benda tu mengejek lah, benda mengejek ni dalam Islam tidak dianjurkan. Itu lah. Ya, terima kasih Ustaz. Tambahan lagi cerita daripada kisah
Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan juga isteri-isteri Rasulullah SAW. Kalau pendek tu, kalau Melayu tak panggil pendek sangat kot Ustaz. Tapi kita rasa terjabar ni dia panggil ketot. Ketot. Allah, ada apa saja silingannya. Tak minta komen Ustaz. Cuma Ustaz ni, Ya. Ya ni Cik Ibrahim tutup mikrofon lah. tertutup dah dah. Jadi sebelum saya tadi Ustaz dengar kan saya kata ketot tu? Itu saja melawak ya, dari sini kan. Ya, tapi jadi sebelum saya benarkan kawan-kawan dalam grup Google Meet untuk berinteraksi dengan Ustaz, tapi saya rasa nak bagi lagi lebih bermotivasi untuk kawan-kawan dalam ni untuk bersembang Ustaz. Rasanya eloklah kita kenal Ustaz dulu. Jadi maksud saya kita kena taruh dulu. Selalu saya pergi cari ustaz-ustaz tu punya Facebook kau cari maklumat dan tu kan. Hari ni saya tak pergi cari Ustaz. Jadi nak minta Ustaz sebenarnya cerita tentang Ustaz dah lahir di mana, kemudian sampailah mengaji di mana, dan sampai sekarang ni apa yang Ustaz buat ketika ini. Jadi nak minta Ustaz bagi taruh sikit. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Saya ni ustaz yang baru nak jadi ustaz lah. Kalau ustaz yang dah terkenal ni tak perlu diperkenalkan dia dah. Ustaz selebriti ni semua orang kenal. Tapi saya ni ustaz baru ni wajib diperkenalkan lah. Maka saya sebutlah sedikit sebanyak berkaitan dengan biodata saya. Nama saya Syarifuddin bin Abdul Aziz. Nama saya Syarifuddin bin Abdul Aziz. Lahir pada tahun bulan lepas lah, 25 bulan 11 19. Saya lahir di Hospital Sungai Bakap, Orang Sungai Bakap, Pulau Pinang. Dan saya daripada mula saya ceramah tadi saya cakap utara lah. Sebenarnya saya boleh cakap KL. Dalam ni ada orang Kuala Lumpur sekarang. Dalam ni ada orang Bangi dan sebagainya. Duduk sembang bahasa Kuala Lumpur, Shah Alam dan sebagainya. Saya biasa duduk di Kuala Lumpur. Okey, kemudian saya belajar lah. Saya belajar di sekolah kebangsaan Sungai Bakap. Kemudian saya sambung pengajian menengah saya di sekolah pondok Tok Wan saya, sekolah pondok Tuan Guru Haji Yusof, pengasas kepada Madrasah Irsyadi Al-Ashraf Al-Wattaniyah. Tok Wan saya balik daripada Mekah, dia buka sekolah pondok. Maka saya ni generasi yang ketiga lah, cucu yang sedang mengajak di sekolah pondok tu. Minta lah doa tuan-tuan perempuan supaya saya dapat menggalas tugas dengan baiknya, dapat mengajar, mendidik anak-anak di sekolah pondok ni dengan baik insya-Allah. Kemudian selepas saya belajar di sekolah pondok, sekolah menengah, maka saya sambung di peringkat tinggi, pengajian tinggi di Universiti Islam Mesir Al-Azhar. Saya belajar di Azhar tak sampai setahun. Sebab bukan tak habis nak. Saya ada yang kata ustaz ni mengaji separuh jalan ni, ustaz cokia. Begitu bukan ustaz cokia. Tak. Kita belajar separuh jalan di Mesir atas sebab kita dapat tawaran pengajian belajar sambung di Universiti Islam Madinah, Arab Saudi. Maka saya belajar di sana, saya separuh jalan saya pergi Madinah pula. Saya belajar di sana selama 7 tahun di Arab Saudi, di bahagian syariah, takhusus syariah, 2 tahun bahasa Arab, mahal lurah, 4 tahun syariah. Maka semuanya 6 tahun, baki lagi setahun tu saya duduk di sana berkhidmat sebagai mutawif, tabur haji dan juga juara travel, macam-macam syarikat travel saya dah join lah. Saya bekerja dengan mereka selama setahun. Adalah pengalaman sedikit sebanyak bawa jemaah umrah ni, cerita bab kurma, cerita bab tempat-tempat bersejarah di Madinah, Mekah ni. Kira kita tahulah sikit sebanyak tambah di Mekah tu. Kita bawa jemaah pusing, cerita sampai kadang kita menangis, mereka menangis, macam tu lah. Tuan-tuan perempuan ni biasa aku kalau ada pernah jumpa saya di sana. Baik, kemudian bila saya habis belajar di Arab Saudi, saya balik
saya berkhidmat, belum khidmat di pondok lagi. Saya apply saja gatai tangan orang kata. Pergi hantar VC, hantar apa resume dekat kerajaan, hantar dekat Jabatan Perdana Menteri, hantar di Jabatan Mufti Pulau Pinang, Majlis Agama di Pulau Pinang pun saya hantar. Tiba-tiba Jabatan Perdana Menteri panggil saya bekerja di sana, minta temuduga hadir sesi temuduga. Saya pun pergi. Mereka memerlukan tenaga pekerja sebagai penterjemah dan juga penterjemah bahasa Arab dan juga pegawai penyelidik. Maka saya pergi temuduga, dapatlah alhamdulillah pada tahun 2018 saya dapat tawaran bekerja di Jabatan Perdana Menteri di bahagian penyelidikan, dalam bahasa Inggerisnya Research Division, selama setahun sebagai pegawai kontrak M41. Tapi masa saya tak lama di Jabatan Perdana Menteri, hanya setahun saya tak sambung kontrak disebabkan ayah saya meninggal dunia pada tahun 2019. Atas wasiat ayah saya suruh balik. Dia tak kata suruh balik, dia kata jangan lama-lama di sana. Dia kata jangan lama sangat di Kuala Lumpur tu. Kat sini ni siapa nak jaga sekolah pondok? Bahasa dia macam tu lah. Siapa nak mengejak atas surau tu? Siapa nak mengejak di pondok tu? Maka saya terngiang-ngiang, saya tak boleh duduk lama di sana. Saya jadi tak tenang bila arwah tak ada. Duduk terfikir ayat dia tu, suruh balik. Saya balik lah. Maka saya tak sambung bekerja di sana. Saya bekerja mengajar di sekolah pondok sehinggalah pada hari ini saya mengajar di pondok. Sambil-sambil itu saya menjadi sebagai seorang penceramah jemputan dan tetap di masjid-masjid, mengajar kuliah kitab-kitab terus, kitab-kitab klasik lah, kitab-kitab pondok, antaranya Safiqutun Najah, kitab-kitab yang tulisan kecil-kecil tu, nak baca pun susah lah. Jadi itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan biodata saya. Nak cerita apa lagi saya pun tak tahu. Ada nak tanya ke? Alhamdulillah. Seronok dengar cerita Ustaz. Kisah Ustaz perjalanan hidup Ustaz sampai sekarang ni. Alhamdulillah. Kita doakan supaya Ustaz terus cemerlang dalam menjalankan tugas. Semoga terus berjaya mendidik anak-anak umat Nabi Muhammad SAW supaya menjadi orang yang benar. Memang kita tahu Pondok Semaya Akad melahirkan ramai dah orang-orang yang hebat, baik. Walaupun yang masuk ke pondok, kalau dulu-dulu yang saya tahu bukanlah yang terbaik dalam peperiksaan di sekolah. Kalau bukan kata budak cemerlang SPM ke, budak cemerlang PT3 ke, yang P tu maksud dia ibu bapa dia nak mereka pergi pasal nampak nak bagi ke arah aliran agama. Tetapi bila sampai sana berubah apa yang berlaku, berubah pada akhlak dia, menjadi orang yang memberi tumpuan terhadap pelajaran dan akhirnya berjaya dalam bidang yang dicuburi itu, dalam bidang agama, menjadi orang yang sekarang ni menjadi orang yang baik, yang menjadi ustaz dan sebagainya, yang mengajar orang lain dakwah dan sebagainya. Itu hebat Pondok Sungai Bakar. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak jemput tuan-tuan pula. Tuan-tuan tentu telah bermotivasi dengan apa cerita kisah Ustaz tadi, dengan apa tazkirah yang sampaikan dengan tenangnya tadi, lepas itu dengan apa maklumat info mengenai perjalanan hidup Ustaz. Jadi silakan tuan-tuan dan puan. Saya nak minta tuan-tuan sebut dulu siapa nak cakap. Saya panggil lah nama. Silakan tuan-tuan dan puan. Siapa nak dulu? Ngantuk dah aku ni Cikgu Rahim. Dia pun ngantuk dah tu. Dia pun kata. Siapa nak suruh saya sebut je aku. Silakan Hajar. Semalam tak panggil Hajar Nurlilawati. Hari ni nak minta Hajar Nurlilawati. Ni Hajar Nurlilawati ni untuk pengetahuan Ustaz adalah mantan ataupun bekas pengetua Sekolah Menengah Tunku Abdul Rahman. Jadi Ustaz kata tadi sebut saya adalah pengetua Sekolah Tun Syed Barawah, betul. Ini adalah ini adalah bekas pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Sekolah Cikgu Nurlela banyak budak Cina. Sikit yang budak Islam. Jadi silakan Cikgu Nurlela. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum.
Alhamdulillah, terima kasih. Tazkirah sangat menarik. Ya ke Puan? Saya pun main tebut je ni kot. Ada tersilap minta teguran. Okey, saya ni mencatat lah. Nak Allah Subhanahu Wa Taala ni 1 sampai 9. Saya nak tanya Ustaz yang ke-9 tu Ustaz ya. Kita jangan mengumpat antara satu sama lain kan. Jadi sebagai guru ni sebenarnya kita banyak gunakan contoh-contoh tau Ustaz. Contoh-contoh tu ada yang baik, ada yang tak baik kita cakap tu kan. Jadi seolah-olah kita bersembang tentang orang lain kan. Kalau cerita tu betul dipanggil mengumpat, kalau cerita tu salah dipanggil fitnah. Dua-dua tak terkena dekat cikgu lah. Apa pandangan Ustaz? Okay. Kita nak bagi nasihat kepada pelajar dan kita buat example ataupun kita buat contoh ataupun kita buat cerita, mungkin cerita tu betul ataupun tidak. Dia asas mengumpat ni tak kira apa. Yartab ni kan dalam bahasa Arab. Mengumpat ni dalam arti katanya, dalam definisi dia, kata Nabi SAW, zikru akhaka bima yukrah. Menyebut tentang benda yang saudara kita tak suka. Tentang diri dia tapi dia tak suka. Bila kita sebut benda ni, dia tak orang minat. Kita cerita pasal dia, ada benda yang tak orang minat. Baik, kita nak mendidik anak murid tapi kita nak cerita tentang sesuatu yang tak baik, kita cerita secara umum. Kita tidak cerita secara khusus ataupun kita tidak mengkhususkan kepada mana-mana personality, mana-mana individu. Mungkin cara begitulah. Nah, kita tak kaitkan nama orang. Macam tu. Kita cerita kat budak-budak ni, kita tak boleh buat sekian ataupun jangan jadi seperti tapi kita tak sebut nama. Kita tak sebut nama. Ambil lah sebagai tauladan, macam tu lah secara umum lah. Mungkin macam tu kot cikgu no? Terima kasih Ustaz. Maka dia tak mengumpat lah, dia tak kira sebagai mengumpat lah. Sebab kita tak spesifik nama orang kan. Bila kita spesifik, mungkin tak sebut nama orang pun ataupun kita buat kiasan seolah-olah orang nak dapat tahu pun tak boleh sebenarnya. Kita buat macam clue-clue yang tu pun tak boleh sebenarnya walaupun tak sebut nama. Kalau boleh kita sebut perbuatan yang tak elok sahaja tanpa mengaitkan seseorang ataupun apa-apa organisasi. Kita nak habaq satu organisasi tu tak betul. Maka kita kalau nak tegur, kita boleh lah report polis dan sebagainya, itu boleh lah kan. Tapi nak cerita secara detail aib orang tak boleh lah kan. Ataupun macam ni, boleh tak cerita aib orang? Boleh tak kita mengumpat? Ada setengah keadaan boleh. Demi maslahah ataupun demi untuk menolak mudarat. Antaranya kita buat aduan ke atas, kita kat atas polis, kita jumpa polis, kita cerita. Itu kena cerita lah, ni bukan aib ni. Kalau polis tanya, apa sebab tak mahu cerita? Tak boleh, Ustaz beritahu, tak boleh cerita aib orang. Habis tu main report polis buat apa? Kena cerita lah nama, dia duduk kat mana, dia buat apa. Kena beritahu lah. Nah, ni nak buat report polis tak mahu beritahu nama, tak jadi. Ataupun kita nak buat aduan dekat mak kita, kat ayah kita demi masalah adik-beradik dan sebagainya, terpaksa cerita nama. Itu pun cerita bukan secara publik antara adik-beradik. Jumpa personal cerita kat ayah sebenarnya macam ni saya, isteri saya, macam ni demi nak menyelesaikan masalah. Ataupun masalah keluarga. Masalah apa suami isteri. Siapa yang orang yang utama untuk kita rujuk? Antaranya Majlis Agama Islam lah. Bahagian urus nikah kahwin. Jumpa yang tu dulu. Rasa-rasa macam tak boleh selesai ni, ada masalah teruk ni, nak cerita aib bini dekat mak mentua, nak cerita aib bini dekat pak aku rasa segan. Benda aib ni, kita nak cerita aib isteri kita ataupun aib suami kita, benda ni bukan boleh main-main lah. Nak cerita kat pak mentua apa semua, kita rujuk kepada bahagian nikah kahwin. Maka itu saluran utama yang pertama. Mungkin saluran yang kedua mungkin mak ayah kita untuk selesaikan. Maka yang saya katakan setengah keadaan yang dibolehkan kita cerita aib tu, dibolehkan yang tu lah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Tuan Haji Yaakob, silakan.
Wakil lelaki pula Taman Sejarah Wijaya. Silakan Haji Yaakob. Terima kasih Tuan Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Ya saya. Cikgu juga kah? Ya ada pegang-pegang. Askar. Saya nak tanya satu saja. Ah. Saya tanya satu saja. Tazkirah tadi yang baca Quran tu adalah mendapat syafaat dan mendapat akhlak yang terpuji daripada Allah lah. Jadi tentang satu tempat tadi yang berlaku adil tu. Yang bagaimana kita nak berlaku adil kepada manusia semua tu. Jadi kena penangan daripada Ustaz lah. Wa aqsitu dah ayat yang saya sebut dalam surah Al-Jurat tadi. Akhlak Allah yang ajak kita wa aqsitu kena berlaku adil. Berlaku adil ni pada semua keadaan lah. Kalau kita jadi pemimpin, kita kena jadi adil. Kalau kita jadi ayah, kena jadi ayah yang adil. Kalau jadi ibu yang adil memberi kasih sayang. Kalau jadi cikgu yang adil memberi perhatian kepada anak murid. Dia tak kira anak murid pandai, dia sayang. Anak murid tak pandai, dia buat tak tahu lah. Dia siap pukul, dia marah, dia tak layan dan sebagainya. Maka apabila kita diberi amanah, kita perlu adil. Beli amanah, diberi tugas, kita kena berlaku adil. Ancaman Nabi SAW bagi orang yang tidak berlaku adil ni, Allah Ta'ala tak bercakap dengan dia. Mana? Salasatun la yukallimuhumullah. 3 orang yang Allah tidak akan bercakap pada hari akhirat nanti. Yang pertama, Syekhun Zani, seorang tua yang berzina, orang tua yang galak ni. Hadis sahih ni. Yang kedua, Malikun Kazab, seorang raja yang penipu, ataupun seorang Perdana Menteri ke, seorang wakil rakyat ke, seorang guru ke, seorang ayah ke, apa-apa jawatan yang dia tu sebagai ketua, apabila dia tidak amanah, Allah Ta'ala tak akan bercakap dengan dia pada hari akhirat. Tak bercakap ni apa? Maksud Allah Ta'ala tak redha. Allah Ta'ala tak suka dengan dia. Allah Ta'ala tak berkenan dengan dia lah. Kan? Itu. Seorang lagi, A'il Mustakbir, seorang lelaki yang belagak sombong. Allah Ta'ala tak akan bercakap orang belagak sombong. Jadi berkaitan dengan adil ni banyak aspek. Bukan apabila dapat jawatan dia berlaku adil. Satu lagi, apabila berniaga dia kena berlaku adil dari sudut timbangan. Betul tak? Allah Ta'ala ajak dalam surah Ar-Rahman. Apa? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukaziban. Saya tak ingat ayat dah sebelum tu. Dia kena berlaku adil dari sudut timbangan. Bila timbang barang yang kita nak jual tu, kalau sekilo, kena bagi cukup sekilo. Jangan kurang 900 lebih. Ataupun kita bagi kurang 2-3 gram, tak boleh. Dosa, nak berlaku adil. Baik, kemudian kita kena, kalau kita sebagai seorang pekerja pula. Tadi peniaga. Bila jadi peniaga, kena berlaku adil. Kalau jadi seorang pekerja, seorang yang bekerja, pukul 8 sampai pukul 5, dia kena berlaku adil dengan bos dia. Berlaku adil, kira dia nak bos dia adil, tapi dia tak adil. Bila pekerja, dia kena adil dari sudut masa. Betul tak saya cakap? Bila masuk pukul 8, kena masuk pukul 8. Bila balik pukul 5, kena balik pukul 5. Kenapa balik 4.30? Itu tak berlaku adil dari sudut masa. Hak bos kita punya majikan, hak dia ambil masa kita, dia bayar gaji kita daripada pukul 8 sampai pukul 5. Kita pun main pukul 8 suku berkat tak gaji kita. Elang kita dapat setiap bulan tu, rasa-rasa ada berkat dan rahmat tak. Sebab itulah Allah Ta'ala ajak kita benda-benda yang berkaitan dengan adil ni, dia perlu dititik beratkan. Walaupun benda tu nampak macam simple. Kita rasa biasalah tu, tamprin je lah pukul 8-5 minit. Nampak simple. Tapi bila kita buat macam tu, bila kita istiqamah, maknanya istiqamah ni, kita lazimkan diri kita, jazam dalam diri kita, sentiasa mayawal, ada karamah. Saya dah kata tadi, orang yang istiqamah dengan amanah ni, dia ada karamah. Nampak macam wali Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Betul ke Encik Yaakob saya sebut ni? Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Ya, no? Terima kasih. Silakan Haji Salbiah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya soalan yang umum je. Di tempat yang Ustaz mengajar tu,
Dia untuk pelajar-pelajar daripada darjah 1 sampai menengah ke ataupun ada menengah saja dan ada tak untuk yang dewasa pun? Pondok saya ni dia menengah dan juga dewasa. Dewasa ni warga emas lah. Dia rendah tak ada. Dia maknanya start daripada tingkatan 1 sehingga dia warga dewasa sampai dia umur 60, 50. Dalam pondok saya ni umur 80 lebih pun ada. Kan? Dia kuat lagi, dia mau mengaji, dia mau semain jemaah ramai-ramai. Dia suka dalam suasana mengaji, pengajian-pengajian ilmu dia ikut, kuliah duha. Kalau orang tua ni kita bagi kuliah subuh, kuliah duha dan juga kuliah lepas maghrib. Itu. Kita tak bagilah pengajian-pengajian kelas ni. Kecuali kalau dia nak. Kalau dia kata, ustaz saya nak masuk kelas pengajian bahasa Arab. Kita bagi dia masuk kelas bahasa Arab. Walaupun umur dia dah 50 lebih, dia duduklah dengan anak-anak muda yang tengah duduk pengaji bahasa Arab. Ada yang orang tua dia minat mengaji bahasa Arab, kita bagi dia masuk kelas. Yang dewasa itulah, kita sediakan pondok, yuran setahun RM50. Paling murah di Pulau Pinang lah dia kata. Kiranya Ustaz, makan dia masak sendiri, dia duduk situ terus ke? Duduk kira duduk sampai dia bila-bila lah kira dia duduk situ. Ada yang dikebumikan di sini. Kita di sini kita ada 2 pengajian. Pengajian nizami dan juga pengajian umumi. Pengajian nizami ni pengajian kelas lah untuk pelajar-pelajar. Kita sediakan dia puas kelas, kemudian kita ada SPM, kita ada juga STAM. STAM ni di level dia diploma lah. Dia sama macam STPM lah kan. STAM ni maksudnya CJ Tinggi Agama Malaysia, untuk meneruskan sambung belajar di peringkat tinggi lah, di Mesir, di Madinah. Syarat dia kena ada STAM. Jadi kami ada SPM dengan STAM. Selain tu kami ada juga pengajian umumi di surau. Ada pengajian lepas subuh, kitab Riyadhus Salihin, kitab Aqidatul Najin, kitab Fadail Yaumul Jum'ah, kelebihan Jumaat. Kemudian kuliah duha, macam-macam kitab. Kemudian lepas maghrib pun kita baca. Lepas asar kita baca. Lepas asar kita Imam Ghazali, Sirajul Salikin. Banyak Tuan Guru Haji Khairi. Kemudian lepas subuh kita ada wakil daripada Majlis Fatwa AJK, Majlis Fatwa Ahli Jawatan Kuasa Majlis Fatwa Ustaz Salmi. Di sini mungkin ada sebahagian yang kenal, yang dia antara tenaga pengajar di pondok kami lah. Di sini. Ustaz, ada tak yang kiranya balik hari? Pergi sekejap balik kira ikut kelas. Okey, dia balik hari tu maksudnya dia sewa di luar daripada pondok lah maksudnya. Ataupun dia di luar pondok. Dia duduk dekat situ, kata dia duduk dalam kawasan situ. Kira dia pergi masuk belajar, habis masa time belajar dia balik. Lepas tu lagi ada kelas lain, boleh juga macam tu. Boleh pun, tak ada masalah. Kita orang nak main mengaji ni, kita terbuka bagi siapa saja orang luar. Ada je orang luar yang main mengaji, kita duduk perasan juga. Kadang kita tak kenal pun. Dia duduk main, dia duduk lazimkan diri dia main. Lama-lama kita pun duduk kenal-kenal dia. Rupanya orang luar. Ada yang dah duduk kerja ni, habis kerja main mengaji Quran. Dengan satu ustaz ni, lepas Isyak dia main mengaji Quran. Mengaji secara personal lah. Tapi hak yang tuk-tuk yang perempuan ni kita sarankan sebelum Isyak tu balik lah. Lepas Isyak ni kami fokuskan pelajar lelaki pula. Pengajian-pengajian kitab-kitab Nahu, kitab-kitab Sorok yang berat-berat lah bagi pelajar lelaki ni. Pelajar yang sekolah menengah ni, kitab-kitab bahasa Arab. Itulah. Terima kasih Ustaz. Puan duduk kat mana? Saya Pak Muntah. Puan Muntah. Ada je. Itu siapa Abang Cuk jual soya dekat kedai Iku 2 ringgit tu kan? Ya. Dia duduk ulang alik tu. Kenal dah? Saya tak perasan. Yang selalu baca ayat soya, duduk mega ayat soya tu. Dia tu duduk ulang alik Pak Muntah main mengaji pondok. Saya cakap. Oh, boleh juga macam tu. Dia saja dulu buat kedai makan di Badak Baru tu.
Kemudian ada lagi yang orang pembentak tu. Duduk laling sampai meninggal, sampai di sekomah mengaji. Dia mengaji pasar. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan yang berinteraksi pada malam ni, dan terima kasih kepada Ustaz yang sudi menjawab soalan-soalan dan jawab juga tadi dengan tenang. Alhamdulillah, sangat seronok kita mendengar apa kuliah Ustaz dan juga jawapan-jawapan Ustaz terhadap soalan-soalan yang dikemukakan. Jadi jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, program kita nak berakhir malam ni dah. Jadi saya suka maklumkan ini tetamu kita pada malam esok. Tetamu kita malam esok adalah seorang kaunselor daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang, itu bernama Padi Muhammad Zaidi bin Harun, kaunselor daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. InsyaAllah akan bersama kita pada malam esok. Jadi sebagai penutup pada program kita malam ni, saya nak minta Ustaz untuk bacakan doa untuk kami aminkan bersama supaya kita semua boleh kesejahteraan, beri rahmat daripada Allah SWT, kita berjaya semua di dunia dan akhirat insya-Allah. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ونسألك علم الخائفين وعلمة المثبتين وشكر الصابرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan. Berakhir sudah program kita pada malam ni. Kita jumpa lagi pada malam esok insya-Allah. Allahumma Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih.